Record on this. Okay, alhamdulillah kita start record. Sesi malam ni berapa bulan ni? 22 hari bulan. Sesi ke-4 Zoom. Satu first registration, second siang malam, keempat. Topik nak discuss Zoom kali ni kenapa macam ni? Topik nak discuss Zoom malam ni account disable, approve tapi slow, tak gerak, tak konsisten, bla bla, proper way scale up, bla bla bla. Okay, kita yang pertama bodohnya. Okay, yang pertama disable. Account disable. Account disable. Ataupun dengan kata lain, selain disable, account disable panggil apa? Kena flag. Kena flag panggil. Kata pun restricted. Restricted. Okay. Sekejap nak open chat, takut korang ada soalan. Chatting. Kalau ada soalan terus type dekat chat tu. Mic saya off. Okay, account disable ni dia ada beberapa sebab lah. Yang pertama yang saya pernah tahu lah, yang pertama apa panggil apa ni? Facebook tu baru. Facebook tu baru, terus buat ad. Yang kedua, kalau apa panggil ni dia kalau ad tu banyak kali tak approve, and pun kena disable juga. Satu lagi page, dia nama page tu, kita buat produk untuk slimming. Slimming, dia sebenarnya perkataan slim tu jangan pakailah, ramping apa semua tu. Sebab tu ada yang tanya ni produk hijau ke merah. Maybe dia ke arah hijau, ke arah merah. Tapi bila ada juga yang tak kena. Okay, nama page elakkan yang macam ramping, slim, kurus, apa lagi curve, apa lagi yang berkaitan dengan kurus lah, yang menggambarkan body. Contoh macam nama page tu apa nama konsep ramping, slim, kurus. Tiga-tiga bubuh. Kalau boleh nama page tu kita nak tunjuk function, tapi elakkan perkataan sensitif ni nama page. Sebab ramai juga yang bila link je page tu, terus kena. Kalau boleh elakkan. Contoh mana? Saya lupa dah apa. Saya tak ingat lah Syazah punya. Syazah punya nama page apa? Sekejap nak tanya Syazah. Syazah ada ke dalam ni? B-shape. Boleh kot B-shape. B-shape okey kot. Sekejap nak tanya Syazah, dia nama page dia. Jawab call. Apa? Tak jawab call. Nama page nama page main peranan. Page saya nama Your Expert B Curve.
Hello. Salam, Syazah. Nama page Syazah ke apa? Aaron Bikov ni. Kataan konsep boleh. Dekat Zoom korang keluar saya punya ni ke? Tulisan ni. Takut tadi tengah call tiba dia jadi macam mana dah. Keluar perkataan tulisan ni ke? Okey. Page Syazah konsep Bikov. Maintain ramping tak kira usia. Serius lah. Hebat. Konsep Bikov maintain ramping tak kira usia. Dahsyat juga dia punya boleh. Sekejap saya share dekat group lah. Konsep Bikov maintain ramping tak kira usia. Kenapa? Tak ada copywriting ke? Semua ada dalam nama page Syazah lah. Saya tak tahu pula. Sebab kalau saya elakkan perkataan ramping semua tu. Kalau boleh elak lah. Dia buat tak ada copywriting. Tak ada copywriting. Dia kalau lepas syok kalau tak lepas flat itu je. Ataupun tak approve. Boleh try kalau dah kena sekali. Kena bertaubat lah. Dia boleh guna perkataan tapi jangan ke arah macam body ramping ke badan ramping. Dia macam lalu kalau satu perkataan tak apa, bila dua perkataan badan ramping dia menunjukkan body part dia memang kena lah. Ni yang saya buat untuk produk kurus dulu lah, buka dulu kan. Dia kalau macam kurus 5 saat pun kurus 5 saat. Ramping 5 saat pun tak boleh juga. Dia macam overclaim juga. Kan? Contoh macam perkataan ramping, sihat dan bergaya. Contoh ataupun konsep ramping sihat. Contoh konsep okey. Konsep ramping, sihat dan bergaya. Bolehlah. Contoh nama konsep ramping, sihat dan bergaya ataupun dan menawan dan apa bolehlah. Perempuan tengok macam ni bolehlah. Jom Slim boleh tak? Kalau Jom Slim pun boleh. Jom Slim dan sihat boleh ke? Wanita dia jangan menggambarkan poin ke arah tu. Wanita ramping ke, kalau boleh elak lah. Okay. Dia jangan combine tu point. Contoh macam konsep ramping, sihat dan menawan. Kita tak menggambarkan badan. Macam yang Syazah punya pun dia tak menggambarkan badan sangat. Maintain ramping tak kira usia. Dia tak ada point ke arah body. Maintain ramping. Konsep Bikov maintain ramping tak kira usia. Dia tak ada menjurus ke arah body part. Jangan body part ataupun overclaim. Dia tak menjurus ke arah tu. Account disable ni. Satu lagi account disable ni banyak sebab lah dia bila Facebook ni dia gila sikit kan. Dia scoring dia apa semua tu. Jaga nama page tu, jaga copywriting, jangan overclaim. Sebab tu saya kalau copywriting buat pendek-pendek lah, cacak ayam je lah. Main dengan gambar, kau main dengan gambar. Apa lagi penyebab account disable? Tak solat lagi. Tak solat. Lagi apa lagi? Contoh sebab account disable, kena bagilah apa-apa based on pub. Sensitive keyword. Apa benda tu? Keyword ayat-ayat sensitif. Sensitif copywriting lah ni.
disebabkan copywriting yang sensitif. Dia kalau copywriting memang senang detect nama page. Konsep magic ramping seumur hidup. Ui, tak boleh tu overclaim tu. Dia takkan jadi seumur hidup tu. Janganlah. Gila banyak sangat ni seumur hidup ni. Konsep magic ramping pun boleh kan. Konsep bawa ke kubur. Kalau konsep magic ramping, yes, setujulah. Dia maksimum 5 patah pun cukup dah. Kita menggambarkan sebab nama page kan macam title kat atas kan, dia bold kan. Nama page tu dah macam menarik orang dah kalau boleh. Yang ke arah positif, yang positif. Apa lagi contoh nama page ya? Kalau ada idea bagi konsep ramping siap menawan. Apa? Nama page boleh tak nama page ni? Makcik nampak ramping. Makcik nampak slim. Boleh? Dia bukan menggambarkan body part orang pun tak. Bukan ke arah negatif kan. Contoh macam makcik nampak slim. Ataupun makcik nampak ramping. Maintain kerengga walau dah bercucu. Ui, cucu bang. Maintain kerengga walau dah bercucu. Boleh. Guna konsep bikin abang geram. Oh jangan. Nanti beli konsep tu abang koyak. Rugi lah konsep tu beli mahal. Bila abang dah geram, abang koyak. Koyak rabak. Tu dah be. Maintain kerengga walau dah bercucu. Oh ni jahat lah. Tapi kalau dah bercucu tu nenek-nenek ni kita takkanlah target sampai nenek, tapi bolehlah try. Maintain kerengga walau anak 5 contoh pun boleh. Apa? Mandi luar ke? Apa lagi macam-macam lah boleh buat ni kan. Premium konsep. Premium konsep. Premium konsep. Premium konsep dapat barang baru bayar pun boleh kan. Premium konsep dapat barang baru bayar. Ataupun premium konsep dapat barang tak payah bayar. Kalau dah Boleh ada ke tak? Kalau dah online banking boleh Premium konsep ataupun apa lagi macam-macam lah kalau kita nak fikir pasal nama page ni yang menarik kan. Asalkan jangan menggambarkan body part. Bukan, dia tak ada menjurus sangat ke body part nya. Contoh macam sarung konsep hilang lemak. Sarung konsep sorok lemak. Tak, macam susah jugalah. Walaupun nama page tu gila kalau boleh lepas yang tu kan. Sarung konsep sorok lemak. Oh memang best lah. Ramping bergetah dalam 2 minit pun boleh. Ramping bergetah. Oh ya Abang Wan. Kemain lagi Abang Wan Ramping bergetah. Sauk terus ramping, ambil kau. Sauk terus ramping. Oh, boleh tak? Sauk-sauk nampak sini. Sauk-sauk koyak, kena beli baru. Okey. Apa nak pakai jam malam-malam ni? Rahsia dalam baju. Ui! Rahsia dalam baju. Macam rahsia dalam selimut ni. Bengkun sajat. Oh janganlah Mak. Janganlah kita mengcomparekan dengan sajat punya. Janganlah.
Okay, itulah. Kita try buat page tu yang macam benda tu positif dan nampak menarik. Bukannya menggambarkan body part. Rahsia nampak ni page. Oh, ni page tu. Okay, gambar lagi buat. Copywriting, nama page, Facebook tu baru. Buatkan senang flat. Apa lagi ya? Kalau kat band tu pernah kena flat pun jangan pakai. Kita tulis je kat sini, kita terima je. Kat band yang pernah kena flat. Tulisan clear kan? Boleh faham kan? Tulisan walaupun buruk. Tu je tahu. Okay. Alright. Yang ikan disable ni. Kau set 5 minit sekali tengok macam gitar. Try, sebab kita target market ke arah makcik-makcik kan. Try buat ayat makcik-makcik sikit. Biar kena dengan target market. Lepas tu copywriting try pendekkan lah. Sebab kita nak orang buat decision cepat untuk klik send message based on gambar. Copywriting pendek-pendek. Sebab tengok yang tak buat copywriting pun. Hok banyak tu buat copywriting tak? Yang kos property RM4 tu, RM46 tu, tak buat copywriting pun. Dia cuma yang call to action bawah tu dekat button tu je. Tu kata kalau pun gambar dah power, tiada lagi panggilan makcik selepas pakai big curve. Oh, panjang tu, agak panjang. Ini headline ni, bukan nama page tu. Itu headline. Kalau nama page ni pendekkan 3-4 patah yang powerful lah, cukup dah. Saya suka 3-4 patah ataupun maksimum 5 patah nama page. Tiada lagi panggilan makcik selepas panggil big curve. Kalau kata copywriting jangan overclaim, confirm disable. Jangan overclaim. Sensitif lah ni, jangan overclaim. Allah bodohnya. Overclaim. Bengkong makcik muda, besar ke kecil? Nama page besar ke kecil? Ke apa ni? Nama page besar ke kecil? Oh, dari besar ke kecil. Tapi jangan mention size Contohlah dari XXL ke M, jangan macam tu. Confirm kena tu. Apa lagi buat yang menyebabkan disable? Kat bank pernah kena flat. Apa lagi ya? Apa lagi buat? Ada idea buat? Tak ada. Siapa yang nak share kenapa ada pendapat ke kenapa account kena disable tu? Satu lagi, kalau kena disable, ada air. Okey. Appeal, lepas tu terus run dekat ad manager lain. Kena cari backup lah. Alright. Kalau ada pendapat, tulis kat sini, nanti kita tambah. Berapa orang tengok ni? 63, okey. Website overclaim pun Facebook berhad akan disable ad account. Maybe, tapi kalau ikutkan website kita, ada overclaim ke? Tak ada overclaim lah, ingat tak? Kita tak ada main gambar sensitif ataupun gambar expose body part, tak ada sangat. Dah standby 10 ad manager baru. Yes, itu yang kita nak, kena standby. Right, topik nombor 2. Ad approve. Tapi slow ataupun tak gerak. Slow, tak gerak. Slow tapi slow tak gerak. Kejap.
approve tapi slow tak gerak. Okey, ni ada kalau jadi macam ni kan. Kalau saya terus duplicate and biar jalan dua-dua. Tengok yang mana pergi dulu. Sometimes dia jadi. Biasalah Facebook kan. Dia kalau tak buat gila bukan Facebook lah. Lepas tu sambil tu buat ad baru. Buat ad yang baru terus lah. Yang baru biar jalan juga. Tengok yang mana pergi bergerak dulu kan. Sebab kalau slow atau tak gerak ni tak ada cara lain yang saya tahu. Buat baru terus buat tak. Tak ada, kena buat baru. Duplicate campaign atau asset duplicate campaign. Dia terus duplicate campaign. Macam kalau contohlah ada campaign A kan. Buat ni slow. Slow. Saya akan terus duplicate campaign A2. Lepas tu biar jalan. Kalau dia tak jalan juga, biar je. Lepas tu saya akan buat campaign B ataupun campaign C. Lepas tu biar run. Jalan-jalan. Jangan bergantung dekat satu. Ad slow boleh guna big cap untuk bagi gerak jalan. Dah jalan tukar balik guna low cost. Yes, ada juga style macam tu. Saya tunjuk yang cara paling simple lah. Sebab kalau bagi tunjuk yang advance sikit macam big cap semua ni, takut ada yang tak jumpa kat mana nak tunjuk big cap. Alright. Cuba sebab jangan tunggu. Kalau dia slow on pagi, tengok tengah hari, kenapa baru 2 sen 3 sen jalan dia buat lain terus. Jangan tunggu. Okey. Nombor 3. Ad tak konsisten, hari ni murah, esok mahal. Alright. Ad tak konsisten. Hari ni murah, esok mahal. Macam mana tahu esok mahal? Esok belum sampai lagi. Hari ni murah, esok mahal. X tu maknanya cost per landing page mahal. Betul ke? Siapa tanya soalan ni? Cost per landing page mahal lah kan? Cost per landing page mahal. Maksudnya dia nak bagi tahu cost per landing page mahal. Okay. Sebab tu jangan bergantung dekat satu ads. Okay. Sini macam saya cakap itu. Contoh campaign ad set ads 1 ads 2 ads 3. Betul? Allah. Okay. Ada saya buat macam ni. Sebabnya bila buat macam ni, Facebook akan contohlah hari pertama run kan. Yang ni slow, kurang engagement, yang ni kurang engagement, yang ni kurang engagement, yang ni laju. Yang akan tekan kat sini. Kalau kata bajet tu RM30, maybe kat sini dia akan pergi RM2, yang ni pergi RM36, RM26. Dia akan pergi kepada ads yang mana perform. Okay, lepas tu next day dia tengok dia starting kat mana. Dia tengok yang ni tak perform, yang ni perform. Dia akan pergi kat sini. Banyak RM28 ke, yang ni RM1 ke, dia akan pergi macam tu. Betul buat faham aku buat. Kalau buat 3 ads gini, kalau kata hari ni perform, dia tekan hari ni tak.
Kena on CBO, tak perlu on CBO. CBO ni kita nak untuk asset. Untuk asset, bukan ads untuk asset. Kalau tengok betul yang tanda soal tu, dia berkaitan dengan asset. Tiap satu ads minimum, tak. Dia kena on CBO lah. Kena on CBO lah. Ya, pada CBO dia bagikan asset. Asset. Pada asset banyak. Kalau korang buat kat sini RM30, dia dekat asset, dia setting kat asset kan. Okay, setting kat asset RM30, dia akan pecah-pecah pergi. Ada yang kata hari kedua, ketiga kan. Pertama, kedua, ketiga. Pertama kat sini RM2, ni RM2, ni RM26 contoh. Hari kedua yang ni RM25, yang ni RM2, ni RM3 contoh kalau yang ni perform. Kalau yang satu perform. Atau second day yang ni perform juga. Dia akan pergi hantar kepada yang perform. Lepas tu bila yang dah jalan elok yang ni, macam saya akan buat terus. Saya suka set banyak ad kreatif. Contoh macam ni campaign A. Lepas tu saya akan buat campaign B. Campaign B. Akan buat satu lagi ad set. Ads 4, ad 5, ad 6. So dia akan jadi ada 6 gambar. Saya lagi suka lagi banyak lah awal-awal yang nak test yang mana elok. Memang awal-awal dia kata yang ni 30 kan. So RM60. 30. Buat satu lagi, buat 9 ke, buat 12 ke gambar. So akan jadi 4 campaign ke. Fasa testing memang kena awal-awal ni dapat data, dah dapat data sedap lah. Jangan risau, kita fokus dekat ad kreatif. Sebabnya website tu memang dah pandai menjual and kita dah proven. Hak boleh buat property murah tu dia pakai content landing page mana sendiri kat kita. Memang impressive lah boleh buat sampai macam tu kan. Dengan copywriting tak ada. Copywriting pun tak ada yang dia buat. Landing page tu dia memang biasa edit kan. Lepas dia tambah sikit-sikit awal. Testimoni kau kan. Tapi setakat ni rasa tak ubah lagi sebab sembarang lah. Dia tak ubah apa, dia sebiji pakai yang kita bagi tu. Okay, everyone okay? Kalau okay, kita pergi ke topik. Satu campaign kalau buat lebih dari 3 ad set tak okay ke orang? Okay, kita kena tengok kita punya objektif. Satu campaign, kenapa kita buat satu ad set? Satu campaign boleh buat lebih dari 3 ad set. 3 ad set ke 3 ads. Contoh dalam 3 ads tu, ad hot jalan tu mahal. Okey. Masyihan. Yang jalan laju kos per landing page view lebih RM3. Soalan first tadi tu, Azizan tadi tu, satu campaign kalau buat lebih dari 3 ad set tak okey. Sekarang ni kita nak ad set ni kita untuk cari setting. Ads ni untuk cari kreatif mana yang elok. Kan. So kalau kau buat satu campaign 3 ad set, sekarang ni kau nak test setting mana yang elok. Sekarang ni kita fokus dekat ad kreatif mana yang elok, gambar mana yang elok. So dia akan susunan dia macam ni lah. Susunan dia macam ni. Contoh dalam 3 ads tu, ads yang jalan tu mahal. Macam mana? Contoh kita target bawah RM3. Yang jalan laju kos per landing page view lebih RM3. Dalam 3 ads tu contoh satu jalan laju, 2 mahal. Tapi yang laju tu mahal. Apa soalan ni terang baca ni? Soalan amal ni. Contoh dalam 3 ads tu, ads yang jalan tu mahal. Okey, contoh kita target bawah RM3 per landing page. Yang jalan laju kos per landing page view lebih RM3. Yang jalan laju.
Dalam 3 act tu contoh satu jalan laju, dua mahal. Tapi yang laju tu mahal. Ni semua mahal lah jadinya. Teka-teki ke apa ni? Faham ah? Dia on CBO Macam mana ni Amal? Tak berapa clear. Macam teka-teki je. Contoh tapi yang laju tu mahal. Dia nak kan lah? ada jalan laju, spend banyak, ada spend sikit. Nak spend banyak ni Mahal. Spend sikit. Ya, dia tak ada sebut pun mana mahal mana murah. Ada. Bagi Amal cakap, satu running, dua macam tak gerak. Buka mic. Oh, kejap nak buka mic. Participant. More. Allow participant to unmute. Okay, Amal, kau boleh on mic. Boleh on sendiri mic. Okay. Hello, bos. Dengar. Kuat sikit. Hello. Okay. Contoh kan kalau tiga dalam satu aset ada 3 ads kan. So kita tengok contoh kita ad rani pagi tengah hari tu kita tengok jalan tu so ya. Lagi dua contoh baru spend dalam RM1 lebih lah, dua lagi Tapi yang ketiga ni landing page view ada. Contoh mungkin 10 dalam landing page view. Tapi dia mahal RM3 lebih. Lagi dua tak jalan. Gapo tindakan nak ambil Sekali Sekali. Okay, contoh ada 3 ads kan, ABC tak? A tu spend RM1, B spend RM1, C spend contoh RM20 dah. Tapi cost per landing page view untuk C tu dia jadi RM3 lebih. Okay. Lepas tu gapo tindakan patut ambil sebab hok dua lagi tak jalan. Hok jalan ni pun mahal. Okay. Patut habiskan bajet dulu ke 3 hari ke kan tu? Dia bukan mahal sebenarnya. Hok tu paling bawahnya. Oh, okay. Hok tu kira paling perform untuk hari tu. Dia kalau macam okay, aku payah lama ya. Maknanya sini ni boleh landing page katalah 8 landing page. So untuk RM3 lebih lah. RM3 2% ke semua dah. Maknanya tu kira paling murah tu untuk hari tu. Dia mau boleh tu. Bila dah kat Amal. Ada Amal? Amal? Hello? Maknanya hot ad yang ni demo ni hot tu paling murah tu hari tu. Oh. Jadi berapa lama masa kita untuk baca data bos? Contoh kita satu kempen RM30 kan? Berapa lama masa perlu baca data Biarlah at least hari 2. Sehari RM30. Sehari dah dapat nampak dah. Kalau katalah untuk first day ad 1, ad 2, ad 3 tengok ad 2 dengan 3 ni memang mahal. Memang terus tutup tutup ads ni dipikir baru. Buat ad baru terus. Okey bos. Buat baru terus. Dia akan jumpa kadang-kadang ni buat simple-simple hudu-hudu tak tengok perform. Macam idea buat gambar. Mana buat gambar idea? Memang macam tu. Kalau tak on dia akan bagi 10. Dia akan jadi satu ad RM10 Ram. Nak tanya ni, aku tak jelas bila ad set tu kalau kita set dia RM30. Maksudnya dekat ads dia akan pecah 1, 2, 3 tu dia akan pecah bukan 10 sebab kita tak ambil CBO kan. Dia tak pecah 10. Oh, so dia akan kalau kita on CBO bukan dia yang tu dia akan cari winning campaign yang dia nak. CBO ni winning ad set. Winning ad set. Okey. CBO ni memang dia target kat asset je. So maksudnya dia akan pilih kepada kreatif mana juga yang pilih, dia tak ikutlah bajet katakan pecah satu aset tu RM10 lah. So ikut yang mana yang terbaik lah daripada 3 ads yang kita buat tu. Betul tak? 3 aset dia akan pecah bajet. Dia spend 10 contohnya bajet 30, dia akan spend 3 ya. Mana okey dia akan pergi ke aset okey.
Dok ni so asset ni. Kalau so asset serupa ke? Kalau so asset on CBO pun serupa dengan on CBO lah dia aktiviti. Kalau on tak on pun sama je ni. Nak okey. kita buat satu asset je. Kalau kita melainkan kita buat 3 asset, 3 ads, dia akan cari asset yang mana elok Sekarang ni kita letak 3 ads. Kalau nak on CBO ke tak on CBO ke sama je ni. Pak aku duk ingat kalau kata kita buat pecahan ni dia akan pecah terus 10 jadi 30. Tak. Okey, faham. Ilmu baru. Thank you. Okay. Alright. Ada yang tanya? Ada yang tanya. Ads laju tapi landing page view mahal sebab ad tak cukup kreatif kot sebab orang tak klik. Betul. Dia ad gambar tu kena wow gila. Wow gila. Kita kena ramai-ramai buat banyak-banyak ni. Saya punya tim kreatif pun tengah buat. Risau kita orang kalau boleh nak prepare 10 at least 10 sehari bagi korang supply banyak-banyak. Sebab work from home ni leceh sikit lah. Aku nak tunjuk instruction dekat designer ni. Kita ada 5 designer, kalau boleh at least keluar 10-20 gambar sehari untuk fokus ads, gambar ads. Kita orang buat keluarkan. InsyaAllah kalau boleh Isnin kau macam tu aku bagi banyak-banyak untuk gambar ads. Orang mengguna je. Mahal tu kira guana. Istilah ad mahal. Okey. Istilah ad mahal ni at the end dia bergantung kepada ROI kita. Okay, ROI. Kita kira balik, kena buat balik calculation. Ini ads. Ini sales. Sales Sales. Berapa amount ni? Bukan macam tu. Berapa purchase sales. Okey. Lepas tu berapa dia punya ROAS, berapa dia punya untung. Mahal tak mahal ni. Ada orang dia mahalnya ads ni, mahalnya cost planning page view ni, dia kata RM3 dah mahal. Ada orang RM5 belum mahal. Sebabnya dia tengok untung. At the end dia tengok untung. Bagi saya selagi untung saya jalan. Okay, ada situation katalah kita letak ad saya ambil figure yang senang 100. Ad 100, purchase ada 1. Okay, ada 1 tertinggal. Landing page saya selit kat sini lah. Landing page saya selit kat sini. Ni alamak. Saya selit kat sini. Ni nama dia landing page. Okay. Alright, saya susun balik. Susun balik senang. Sebab data ni kita nak tengok full kan. Okay, gini. Susun balik. Berapa ads, berapa landing page. Landing page berapa, cost per landing page. Kita nak tengok berapa purchase, berapa dipanggil value purchase sales lepas tu berapa untung Okey. Katalah ad 100. Allah. Ad 100. Landing page ada katalah 20. Cost per landing page RM5. RM5. Kita buat betul-betul sebab nak bagi clear bab apa istilah ad mahal ni. RM5. Purchase ada 1. Which is 5%. 5% commercial rate. Sale 169. Korang punya profit margin RM80. So negatif RM20.
rugi. Okey, kita ambil istilah satu lagi, contoh satu lagi. Sebab benda ni kena buat simulation elok sebab nanti korang nak target apa istilah mahal tak mahal Okey, landing page berapa? 30. 30. Kalau based on 5% commercial rate berapa? 3. Ni RM RM3 cost per landing page. Purchase kalau ambil yang ni 5%, 5, 3, 1.5, okey ada 2 purchase. 2 purchase ada 169, 169 berapa? 338. 338. 2 purchase 160 untung tolak 100 positif 60. Untung 60. So, ini based on 5% conversion rate. Kita ambil standard 5% conversion rate sebenarnya website dah okey sangat dah. Okay, kita ambil lagi gini 100 40 berapa? Cost per landing page RM RM2.50. Okay, kalau ambil based on 5% 5% conversion rate berikan 3. So 3 507 3 set 180 3 set 240 untung. 3 kali 80 tolak 100. Okey, untung 140 positif. Yang ni yang kita nak sebab yang kita boleh kontrol sekarang ni, the only thing yang kita boleh kontrol adalah ads. Kita kena murahkan ads. Sebabnya kita nak seramai mungkin orang dah masuk website kita ataupun kedai kita tu. Sebabnya website ni dia salesperson kita lah, salesman kita tak boleh buat apa dah kat dia. Kecuali kita tukar landing page tu jadi menarik sikit ataupun call to action dia tu gila sikit, ubah gambar, slimming lotion tu edit sendiri bla 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 apa semua tu kan. Kita adjust sampai dia nampak oh gila produk ni lah. Kita polish kita punya salesperson which is website kita boleh naik conversion rate sampai 10%, yes. Tapi yang tu bagi orang yang power gila buat website lah. Tapi yang sekarang ni yang korang kena fokus sekarang ni, macam mana nak bagi cost per landing page ni murah. So bagi soalan yang kata mahal tu istilah macam mana? Bagi saya, selagi untung, yang boleh untung area sini, dia duduk area sini. Kalau RM3, okey. Kalau lebih RM3, tak apa, cantik lah. Based on kita, orang ni jangan pakai dekat produk lain, dia kena based on ROI produk kita. Jangan main hentam pukul rata. Lepas tu bila kita kenal produk kita dah tahu okey untung kita berapa-berapa. Orang nak tak kalau add 100 untung 140, which is untung bersih, bukan sale. Jangan tengok sale sangat. Kalau kata boleh buat add 100 tapi untung 500, baguslah, sangat baguslah. Boleh dapat cost per landing page ni RM2, conversion rate sini 10%, boleh dapat untung 500. Alright. Kalau ads jalan laju tapi sikit je orang klik iklan, something wrong dengan ad kreatif tu, perlu tambah baikkan. Betul. Kena tukar dekat gambar tu ataupun CTA tu, dekat button tu. Main dua tu je. Tapi paling penting sekali gambar lah. Kalau dia keluar suggestion ada overlap audio dan Facebook suruh tutup dan combine ad set, suruh dia nak ikut dia saja atau abaikan. Kalau ni buat overlap audience, kau stop, kau banyak aset. Kau main banyak aset kalau main banyak aset dalam satu campaign, yes, possibility dia akan jadi macam tu. Tapi kalau tak nak bagi overlap, satu campaign satu aset, kalau tak nak overlap lah. Okay, satu aset berapa sepatutnya letak bajet paling cantik? Kalau untuk start RM30 cukup. Kalau nak naikkan bajet pun dalam 100 macam tu, lepas tu duplicate lah. Zoom ni ada rekod tak? Nak study balik nanti? Ada. Okey, baik.
Sis bagi add 3 kira jalan. Sis add rowas satu. Rowas. 3 rowas 3 jalan. Tapi KPI kalau korang nak untung lebih, okey, dia duduk sini. Rowas 3 rowas 3.5 apa aku tulis ni? Okey, rowas 3.5 1 to 1. Maknanya add 100 untuk 100. Kalau rowas 5 di rowas 6. Kalau rowas 6 add 100 untuk 200. Cost per landing page tu ruas bukan. So nak buat iklan objective conversion purchase ke atau conversion landing page? Conversion purchase. Purchase terus. Nak kena on at over hour atau boleh on off, contoh at start pukul 5 pagi sampai 5 petang tu, tutup 5 petang sampai 5 pagi pun boleh. Tapi conversion ni tak, dia jangan main on off. Kalau boleh biar jalan. Macam gini, kita nak buat ni, korang main paid marketing kena allocate modal siap-siap, bajet siap-siap. Bukan nak kata suruh korang, ajar korang membazir sampai bazir duit ad, tapi ala-ala nak bazir duit ad tu, make sure korang data tu tengok elok-elok. Kalau boleh present kat group. Dia bahagian troubleshoot ni yang membantu upsell korang ni. Kena pasti nak troubleshoot kat mana. Dia ada dua benda je, cost per landing page dengan conversion rate. Kalau kata, saya dah buat dah, cost per landing page saya RM1 je. Tapi saya guna website ni sama macam orang lain, tapi tak convert. Tengok check balik landing page. Apa benda tak kena ni? Kenapa orang tak klik? Dia tengok data. Kita boleh tengok sampai data. Orang klik-klik masuk website kau ni sampai itu cut ke tak? Entah setting berapa kita tak tahu lah. Ataupun bila kata, dah murah gila ni tapi orang tak beli juga. Kita tengok balik setting dia. Audience ni kau target siapa ni? Dia totally main dengan data rata. Sebab tu website ni memang kita orang troubleshoot, memang kena tengok data. Kalau tunjuk kata aku buat tak jadi, kalau LNP dah murah tapi kenapa? Memang korang kena keluarkan screenshot ataupun kita kena team viewer daripada jauh tengok. Kita orang kena tengok. Pendek kata bedah siasat korang punya ad tu. Account baru Pixel, yes, boleh terus commission purchase. Jalan je, walaupun dia merah, jalan je. Okey. Kita pergi soalan nombor 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Nombor 4. Proper way untuk scale up. Proper way untuk scale up. Selalu dipikir aset yang dah perform plus tambah bajet tapi end up ke laut. Dipikir campaign lah. Proper way untuk scale up. Okay. Tadi dah cerita rasanya. Apa kita cerita lagi? Contoh macam, kau tulis apa Syed? Kau tengok sini. Kau tengok sini, kau tulis apa? Tulis tu. Kau nak ni? Sikit-sikit lah. Aku akan hantar PDF ni kat grup kalau kau nak. Yang PDF saya tulis ni saya akan hantar kat grup untuk study. Okey, contoh korang buat campaign A kan. Lepas tu set add 1, 2, 3. Okey, macam cakap tadi, korang letak dekat sini RM30. RM30. Okay, RM30 starting. Lepas tu kau tahu perform ni. Korang boleh naikkan dia. Jadi tapi bila dah perform, korang dah tahu dah. Yang ni memang tak boleh pakai, tak perform. Yang ni perform, yang ni tak perform. So tinggal satu ni kan. Okay, kau naikkan jadi RM100. Naikkan dia jadi RM100. Tengok
perform tak perform. Kalau perform lagi, buat duplicate. Duplicate akan jadi campaign A nombor 2. Buat RM asset ni terus RM 100 tu. So akan jadi 200. Ini cara aku scale up lah. Tapi jangan scale up mendadak Kita naik slow. Bila dah jumpa tune, okey, sambil dah korang duplicate ni kan, ada 2 campaign ni, dalam masa sama cari satu lagi winning campaign. Dalam masa yang sama cari lagi winning campaign. Winning campaign ni maksudnya cari lagi gambar-gambar ataupun ad yang kena ulang balik yang first, yang asal korang buat tu. Yang asal-asal korang buat ni. Ni. Yang asal-asal korang buat ni. Ya, ni yang korang buat asal-asal ni. Buat balik, repeat balik. RM30 balik. Keep. Dia kena start slow, grow. Tu yang cara kita orang buat scale up lah. Kalau dulu selama badak kalau kata nampak ad 100 perform, esok 1000. Mana air Nescafe aku lah yang kata. So tu cara syaitanul rajim tu. Cara nak cepat kaya tu cepat mampus. Ad 1 dah 3 kira off lah, kira perform. Kalau dah jalan 2-3 hari tak perform, off. Terus off dia, buat yang lain. So ad 1 3 ayat sama Terus off. Cari lagi gambar-gambar yang lain lagi. Jangan bergantung dekat satu gambar, jangan bergantung dekat satu ads. Kita bergantung dekat beberapa ad. Kalau dulu bergantung dekat satu ad, biar 2-3 bulan lagak sifu kan. Tapi sekarang ni jalan paling lama pun 2 minggu, seminggu lah. Memang kena cari yang baru terus. Lepas duplicate, campaign yang duplicate tu ads dia kena tukar atau sama dengan ad asal. Kalau kata yang nombor 2 ni perform, dia akan jadi satu campaign A, campaign A2, asset, X2. Yang ni kita tak pakai dah. So kita fokus dekat X2 ni. Kat sini pun X2 lah. Dia automatic dia duplicate. Lepas tu kita cari winning campaign satu lagi. Kita cari pula gambar ad 3, ad 4, 5, 6. Sebab tu saya recommend sangat-sangat tadi buat banyak-banyak macam ni. So that kita akan jumpa, yang ni perform, yang ni pula yang perform yang ni. Contoh yang ni perform. Contoh yang ni perform, yang ni perform. At least kita ada jumpa banyak. Macam cari jodoh, kita try banyak-banyak jumpa satu kan. Kalau jumpa 2, alhamdulillah. Buat spare. Alright. Ni dia sekarang ni tak boleh skill up banyak-banyak. Kita kod aku tak faham Facebook ni. Orang nak bagi duit, dia tak nak duit. Orang tengah perform, dia flat. Tengok. Tapi benda tu anggap je kebiasaan. Biasa je. So ad yang tak perform kita delete. Off lah, jangan delete off. Sebabnya kita boleh buat reference. Kenapa? Kita boleh buat next, kita boleh reference. Yang ni kenapa? Kita tengok aku buat kenapa yang tak perform, aku tengok balik. Off cukup. Apa? Mu off mic off. Ni tak? Mu jaga dekat ni.
Okey, kita tengok pula. Ni nombor 4. Nombor 5. Jika kita plan nak buat banyak landing page, fan page, maknanya Facebook page lah. Nak guna satu atau lebih dari satu tu. Kalau nak guna banyak landing page, dia kena satu landing page, satu Facebook page. Sebab satu pixel tu boleh lekat dekat satu landing page and satu Facebook page sahaja. Dia tak boleh nak pecah-pecah. So, kalau nak banyak landing page, banyakkan page. Kalau ada nak buat 3 landing page, 3 Facebook page, 3 ad manager. Sebab dia berkait dengan pixel. Nombor 5, duplicate campaign through flag. Wow. Duplicate campaign terus flag. Terus disable. Ini pun marketer kita orang pernah face and pun still berlaku. Duplicate campaign ada yang terus tak approve. Yang tengah jalan tu jalan. Bila nak duplicate, nak scale up, yang duplicate tu tak approve. Lepas tu bila tak approve banyak kali ni, possibility untuk flag tu yes lah. Yang ni aku tak ingat itu apa marketer buat. Marketer buat apa? Dia tak berani dah tu. Jangan duplicate, buat ad lain. Yang tu dia dalam keadaan berjaga-jaga lah tu kan. Dia terus buat ad baru. Dia terus jangan duplicate yang tu. Buat ad baru yang sama macam tu pun tak apa. Duplicate. Pernah ada kes ni. Yang ni kita advise terus buat ad barulah. Nak tolong pun, nak suggest takut jadi apa pula. Ini je yang kita orang boleh suggest. Kalau yang depan-depan ni kita orang boleh tolong gosok bahu lah. Sabar gosok ni. Sabar. Buat barulah, biasalah meniaga ni kan. Kalau orang meniaga kat luar, hujan ribut, kena kacang BSA, kita kat sini kena kacang Facebook, gitu je lah. Kalau siapa-siapa yang ada pernah face benda ni and ada cara untuk counter benda ni, sila bagi cadangan. Semoga ilmu yang korang bagi tu Allah balas dengan benda lain. Kenapa page selalu kena detect spam bila kita tengok dekat quality page? Ni lama dah aku tak tengok ni. Aku dah lama. Cuba korang kau check ya, sama ada ad tu dah henjut sampai frekuensi tinggi ke, sampai orang dah menyampah dia terus report ke, ataupun ads tu terlalu memeli orang ke apa ke, orang tak suka. Page baru. page baru kena quality. Baru buat ad lah ni. Kalau baru yang ni aku tak ada jawapan. Dia akan kena bila disable. Kalau disable of course lah page kena ni. Tapi kalau page baru kena macam ni, maaf saya tak ada jawapan. Saya tak tahu nak counter macam mana. Kalau saya lah kena macam ni, move on lah. Tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu juga tu. Maaf banyak-banyak tak ada jawapan untuk ni. Setengah pendapat kena letak polisi. Polisi dekat website. Kat bawah tu. Polisi website. IG store memang automatik ada. Kalau yang website lain memang kena letak term and policy. Okey. Nombor 6, Facebook personal. Bodohnya. Restricted. Okey, saya pernah face, yang lain pun selalu juga face.
Selalunya jadi macam ni, kita orang satu dia kena verify kan. Dia kena verify. Siapa yang nak on mic sila tulis kat sini dulu baru kita on mic Mute on. Okay. Tuan Mar, macam mana kita nak elak account kena restricted? Personal profile restricted kan? Personal Facebook restricted. Saya pun kena restricted juga. Dia kena verify. Ataupun satu lagi yang dia orang buat dan dekat sini marketer buat, Facebook ni dekat PC dengan phone jangan login berlainan tempat. Contohlah macam phone kat rumah kau pergi login kat office, Facebook kat PC. Jangan tu kena berlain, jangan jauh serentak berlainan. Jadi tiba kalau kau guna account profile wife kau ke Facebook wife buat ad, wife kat dekat katakanlah kat Kajang, kau buat ad dekat Setia Alam pun jadi juga. Kita orang banyak face macam tu. Lepas tu Facebook personal restricted ni selalu dia suruh verify je. Lepas tu satu lagi, kalau betul-betul Facebook, saya pun kena salah satu daripada Facebook saya kena restricted, try appeal tak dapat, terus move on. Apa lagi cara nak buat kalau Facebook personal restricted? Appeal lah. Memang kalau Facebook personal ni memang raja segala flag lah. Dia ada Facebook personal, ada business manager, ad manager. Kalau kena disable ad manager, business manager lain boleh pakai lagi. Kalau business manager kena, kalau ada 10 ad account dalam tu semua ni jahanam. Okey, bagus. Saya nak cakap dia lupa. Okey, gini. Dia ni Facebook personal. Dalam Facebook personal dia ada dua. Satu account ad, satu ada business manager. Dalam business manager ni dia boleh buat ada ad account. Dia boleh buat ad account 1, ad account 2, ad account 3, 4, 5. Dia macam ni susunan dia. So dia ada 1, 2, 3 susunan dia. Kalau yang ni kena disable, yang lain still boleh pakai. Kalau yang ni kena disable, the whole tak boleh pakai. Kalau korang ada business manager satu lagi, BM2 kan, kalau yang ni kena, semua tak boleh. Ni memang kena orang sakit lah. Sakit hati. Okey. Satu lagi, eloknya buat, korang on kan, ni memang elok buat lah. Korang kena on two factor authentication. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya dia link dengan phone. Link dengan phone. Maknanya kalau orang nak log in, kena ni ikut tak. Kalau selagi tak log out lah. Kalau log out nak log in balik, dia akan hantar kod dekat phone. Mana dia mata? Tak ada makan ni. Kalau jajan kalau aku nak mengonah. Alas takut. Yang ni elok, sangat-sangat elok untuk on lah. Buat BM baru terus kena
kalau buat BM baru ni lagi rare ni. Buat BM bukan buat ad. Buat business manager terus kena flag. Oh. Berapa? Bob kata ada dua sebab. Satu, akaun baru. Kalau tak akaun baru pun kena on two factor authentication tu. Yang ni lah. Okay. Tarik gambar main buat tu nak edit dekat gambar. Ada 080. Boleh saja nak setting apa dekat page baru untuk kategori yang bagi kurangkan masalah dari Facebook. Kategori yang letak artis ke apa, elektronik pun tak apa. Bukan beauty lah. Hentam dia. Buat banyak akaun Facebook personal, yes. Kalau buat akaun personal baru, berapa lama nak kena tunggu sebelum nak run semula ad? Okay, kalau buat akaun baru, at least 2 minggu lah. Tapi janganlah buat tu biar 2 minggu lepas tu kau terus buat. Dia kena bersosial sikit. Try add orang, masuk group, komen-komen. Ternak, memang kena ternak. Tu yang cabarnya Facebook sekarang ni. Aduh. Susah betul. Lagi susah daripada buat anak ni. Facebook baru ke? Jalan akaun personal dulu. Kalau akaun personal boleh pasang pixel lah ni bot. Ada usaha yang boleh? Okay. Kalau dah Facebook baru, nak kena pakai pixel, untuk easy store tak boleh. Kalau macam WooCommerce boleh. Dia boleh set up manual tak? Kalau easy store ni sebab dia auto, dia terus masuk ke business manager. Semalam 5 akaun kena disable. Oi. 5 akaun kena disable. Semua run bukan tu. Kalau Facebook kena restricted, tapi akaun business manager masih aktif, tapi saya guna admin yang buat ad kat akaun yang aktif tu. Untuk ke depan ada risk tak jika teruskan macam ni. Aku pernah buat business manager tu, aku letak beberapa orang user and akhirnya semua innalillah. Facebook personal restricted, business manager hidup, tapi lama-lama kiok juga. Aduh, tak tahu nak jawab. On two factor authentication, aku tak tahu nak aja. Akaun personal baru tak pernah buat ad, possible je. Possible je. Buka BM tu disable ya, kalau yang barulah. Memang kena restricted business manager, nak apply kena verify business manager. Nak verify macam mana kalau dah disable. Facebook. Okay, kita pergi nombor. Oi, laju kita dah 1.5 jam ni. Okay, sebab kita ada 10 topik nak bincang malam ni. Nombor 7. Pixel, nak bagi pixel mata dulu ke atau terus optimal purchase walaupun pixel kosong? Oh, pixel. Ini terus run purchase. Tak ada masalah. Sebab kita hard sell ni, kita tak main funnel. Kalau aku nak ajar funnel, panjang cerita. Dia jadi episod 1, episod 2, episod 3 nak main funnel ni. Bagus, sangat bagus. Tapi aku tak tahulah korang ready ke tak nak main funnel ni. Sebab a lot of things kena buat website, kena pandai content, kena pandai edit gambar, kena pandai. Bila kata aku sendiri pemalas nak buat.
Funnel sangat bagus. Kena start daripada blog audio blog tu kita dah tahu masuk dalam kolam, memang betul-betul funnel. Ada malah cerita. Banyak kena buat. Okay, nombor 8. Setting iklan and pixel untuk conversion, terus letak landing page or traffic. Setting iklan. Terus apa ni? IC ni gapo? Setting iklan and pixel untuk conversion terus Visit checkout. IC or landing page or traffic. Setting pixel nombor 8 ni. Setting iklan. Iklan macam ni tu lah. Purchase. Conversion. Kita iklan tu conversion. Seeloknya guna account baru untuk backup atau guna yang lama, pixel akan pening tak? Kalau guna account baru, pixel sebenarnya dia tak ada terikat dengan pixel tu. Kalau dalam satu business manager, katalah ada 3 account, boleh buat 3 pixel. Boleh cross. Contoh ni business manager. And ada account 1, account 2, account 3. Kalau begini boleh buat 3 pixel tak? Maknanya so akan ada pixel A, pixel B, pixel C. Okey, 3 pixel ni tiga pixel ni, pixel A ni yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai sebab dia dalam satu business manager. Kau boleh share, kau boleh assign, yang ni boleh guna ni. Yang ni pun sama, ni boleh pakai, ni boleh pakai, ni boleh pakai, ni boleh pakai. Apa benda tak jadi tahu tu. So dia boleh share. Mana contohlah yang ni kau guna untuk produk, katalah kau jual apa? Katalah jual susu. Ini kau jual apa? Contoh kau jual baju. Ni kau jual beaker. Bukan jual, maksudnya pixel ni untuk landing page beaker. Ni landing page baju, ni landing page ni, pixel C kan. Pixel C ni kalau kau nak run pixel C ni, kalau kau nak run dalam 3 ad ni pun boleh. Bila waktu sesuai untuk publish ad? Publish anytime boleh publish. Cuma jangan publish tu biar off lah. Kalau nak on pun subuh tu on lah. On subuh. Faham kalau ni nombor 8 ni, nombor 9 ni. Ini nombor 9. Ni soalan nombor 9. Nombor 10, satu kempen berapa asset or ad kena run selok-eloknya? Tadi dah jawab. Nombor 10 tadi tu. Tengok tadi. Nampak tak malasnya aku kan? Tapi sebab dah explain atas tadi kan. Boleh tengok video ni tadi sebab dah explain. Yang apa nama ni? Yang ni. Bukan ni. Yang ni. Ni menjawab soalan. So, untuk 10 soalan yang korang tanya ni, kalau rasa macam saya cakap laju ke apa, video ni ada rekod, boleh tengok. And PDF ni yang saya contoh-contoh ni saya akan share dekat group. So sekarang ni kita open session. Kalau korang nak tanya apa-apa, silakan tanya. Kalau rasa macam saya nak bercakap lah, nak tunjuk lagu, nak menyanyi ke apa ke, korang boleh unmute, boleh bercakap, dipersilakan. Ada apa-apa soalan ke apa ke, silakan. View gallery.
Sebab kita dalam ni ada 70 orang. Kalau seorang satu dah 70 soalan, tak balik rumah aku malam ni. Ada apa-apa soalan nak tanya ke macam tak nak tengok muka aku off video. Okay, banyak soalan. So eloknya ads on terus 24 jam atau boleh on off? Elok 24 jam sebab kita nak tengok data tu. Nombor 11 dan 12 belum lagi. Celah mainan ada nombor 11 12 ni. Adakah? Sebab aku tengok ada 10 je. Ada 11 12. Kau biar betul. Waduh. Baru tulis ni. Aduh. Okey. 11 12. Kalau appeal disable app biasa berapa lama ambil? Kalau nak appeal, ini saya tak ada jawapan yang khusus dah sebab ikut suka dia Facebook ni. Berapa lama appeal dapat apa? Ada yang sebulan, ada kalau dulu syok sehari, ada yang appeal subuh, tengah hari dah dapat. Tak tahu. Kalau tanya Facebook pun we look forward on this case, this is your case ID bla bla apa tu dia tinggal dasar KP gitulah. KP cakap tak semua bikin dia sama dia Facebook ni sama macam Liverpool lah, dua-dua tak boleh pakai punya orang. Okey, saya tak ada jawapan khusus untuk kalau disable berapa lama kena ambil masa ni. Kalau kita duduk tunggu mengharap tak tahulah. Kalau tanya yang orang dah pengalaman buat ni, dia orang disable. Tak tahulah. Unique click tu maksudnya unique click ni maksudnya contoh macam ni Kalau korang buka kedai and ada 10 orang masuk kedai, dia akan kira 10. Tapi kalau dalam 10 orang tu ada 3 orang ni duk keluar masuk. So akan jadi banyak klik. Tapi contohlah macam ada 3 orang ni masuk 3 kali. So akan jadi 9 campur 10, 19 unique 19 klik. 19 orang masuk. Tapi unique klik ni based on berapa orang. Dia tagging orang macam berapa orang yang masuk, bukan berapa kali masuk, berapa orang yang masuk. Itu unique click. Itu simple. Unique click ni based on berapa orang yang masuk, bukannya berapa kali orang klik masuk. Kalau orang yang sama klik 10 kali masuk website kau, yang tu klik. Ini gila klik. Okey. Perkataan menggelebih sensitif tak? Menggelebih tak sure lah. Korang rasa siapa? Aku tak pernah guna perkataan menggelebih. Menggelebih sensitif tak? Aku rasa macam sensitif. Untuk COD macam R10 ke untuk yang live fee Sabah Sarawak memang extra R10? Ya 10. R10. Kalau COD Sabah Sarawak dia jadi 189 tambah RM20 Suara abang saya tertidur. Suara abang bagi saya tertidur lah. Alah kau. Apa kena mengena ni? Hot Perform ada pecah dah tu. Iklan dia ada letak interest apa-apa ke? Macam murah sangat ke apa pecah? Yang tu. Dia buat. Sebenarnya kami tengah mendapatkan maklumat sebab dia agak misteri juga. Tak apa. Sebab kita orang sendiri akan test ni. Saya buat Budin dengan Syazah akan test, kita akan share. Test akan share. Yang tak jadi pun kita akan share. Saya sekarang ni tengah cari account sebenarnya. Siapa nak bagi. Saya tak ada account ni. Sebab dah lama tak buat ad, dia disable. Sebab tak aktif. Wajak Facebook. Tapi alhamdulillah lah hasil guna Facebook ni dapat 4 juta lah point kad kredit.
macam murah sangat kau purchase. Tak tahu. Entah saya pixel salah ke apa. Tapi betul lah. Pun purchase. Betul 10 purchase. Ada yang RM40 4 purchase. Nanti kita minta Irfan share Gana dia buat. Boleh minta dengan Irfan. Dia ada letak interest ke, gambar dia Gana ke. Nanti saya minta yang Irfan. Irfan dia yang 40 lebih ringgit dapat 4 purchase, RM10 per purchase. Maknanya RM40 dia dah untung 7 kali 4 28 lah. Add RM40 untung 240. Ada tu. Saya apa kata kau ni saya ambil air kau sejuk. Siapkan kau duduk tak lama. So 30 kenderaan berapa lama untuk test ad conversion? Sehari dah dapat dah. Lebih RM30. Kita dapat tahu dah yang mana ads yang perform tak perform. Saya apply 3T, 3 tahun lah. Hari tu 3 bulan baru dapat. Dia kena disable ni macam break dengan awet lah. Dia datang dengan time kita tak sedar. Dia dapat balik dengan time kita tak sedar kan. Kadang-kadang kita dah break, dah kena flag apa semua, kita dah move on, kita dah buat baru, kita dah kahwin, lepas 3 tahun dapat balik, dia datang balik. Macam itulah lumrah hidup. Tu perumpamaan aku ni. Senang nak faham kan. 3 tahun, hujung tahun lepas baru dapat balik. Allah, kita kena buat majlis kesyukuran ni, lepas 3 tahun datang balik ni. Ada buat makan-makan ke. Interest apa yang terbaik untuk dipakai? Interest. Okey, kalau kata nak main interest Kalau kata nak main interest. Buat macam ni interest 1. Okey, interest. Macam ni ke interest? Terus okey. 1 asset 2 3 4 contoh. Contohlah yang ni ambil radio. Yang ni selebriti. Ini page. Adalah TV. Contoh. Letak 3. Dalam satu ni tiga interest. Katalah radio, era, sinar. Oh, aku tulis ni kau tak nampak sebenarnya. Dia tadi lagi. Nampak skrin? Okey. Radio buat era, sinar, katalah apa lagi radio. Hot FM ke. Selebriti tulislah kata Muhayya ke. Selalu bila tekan Muhayya tu suggestion dah ada dah. Tekan Muhayya, lepas tu kata Kazim Elias. Lepas tu dia keluar Mahram. Selebriti kat tu. Atau page katalah Siakap ke. Siakap Sonohong. Gelama ikan duri. Apa patut sambungnya dia? Cakap bohong. Lama-lama jadi menteri. Betul? Bila tekan satu siakap yang dia keluar suggestion. Lepas tu TV letaklah Al-Hijrah. Tak 3-4 cukup lah. Al-Hijrah. Apa lagi lah? TV3. Lepas tu TV Samsung. Tak nak buat lah. Dia akan keluar bila klik suggestion je. Dia akan keluar. Buat 3-4 macam tu lah simpan. Ini kalau nak main banyak asset lah. Maknanya satu campaign, satu asset. Satu campaign, satu asset. Satu campaign, satu asset. Satu campaign, satu asset. Satu campaign, asset. Kalau korang nak main based on interest, macam-macam lah. Saya suka pecah macam ni. Biar dia pergi ke terabur macam tu. Babung. Okay
Orang baru. Setting umur target berapa? Entam 30 ke atas. Kalau boleh 35 lagi bagus. Siapa ada lebih account main kat sini? Oh, aku pun nak juga. No interest atau detail targeting. Dua-dua pun boleh. Dah kaya dia tim balik. Ada yang Mustaqim Nordin tanya, ada interest, tak ada interest ke kena detailkan targeting? Kalau kau punya gambar tu power gila, kita fokus dekat ad kreatif rupa iklan kau tu dah cun, ada interest ke tak ada interest ke, jalan. Dia umpama macam ni lah, kau compare kalau muka aku dengan muka Nilofa, letak campak mana-mana pun orang tetap pilih Nilofa. Begitulah perumpamaannya ads ni. Kau campak ke mana-mana pun kalau ads tu power, orang tetap tertarik. Ad cost aku pening dah baca ni. Untuk cost ad RM30 kita check purchase kan. Kalau ada purchase baru kira perform. Kalau tak ada purchase tak perform. Betul. Kalau cost ad RM30 tak ada purchase, kalau ada purchase baru kira perform. Okey, kena tengok balik ni Al-Hafiz Alwi ni. Kita objektif kita tu buat ad tu nak dapat satu murah, lepas tu dapat conversion lah. Kalau dah murah tapi tak convert, kena check landing page. Kalau dah murah. Kalau murah, cost landing page tu murah tapi tak ada tak ada purchase, tengok balik korang punya audience ke, korang punya apa nama panggil tu, landing page tu ke, entah button orang klik keluar entah pergi mana kita tak tahu kan. Dia perform tak perform ni tengok kalau boleh perform 30 minit tu kira dah perform dah. Ada yang tak faham aku rasa. Okey, dah sedih apa nak jadi story gambar kita saja je. Tak adalah. Screen okey. Tunjuk screen, adjust screen. Saya biasa pakai interest, malam dapat sale banyak. Boleh buat ada interest ke tak ada interest kena test. Sebab nak buat interest pun boleh, tak ada interest pun boleh. Kalau Anis Jaludin dia biasa pakai interest, boleh follow. Lepas tu bukanlah korang kena ikut 100% saya cakap. Saya biasa pakai interest mahram, dapat sale banyak. Oh, celaka tu aku silap baca. Contoh semalam spend 30 ada satu purchase. Hari ni spend 30 tak ada sale. Esok nak continue atau terus buat ad baru. Continue. Sambil continue, sambil buat ad baru. So esok kena RM60, jangan RM30. Lepas tu kalau boleh retarget RM5. Retarget pun sama. Buat YouTube tu ada retarget. Tengok retarget. Dia dah sampai masa kena retarget tu, kalau dia jalan 3-4 hari ke kena retarget lah. Elok. Jangan sia-siakan orang yang masuk website dia keluar. Contohlah dia masuk website Mustaqim, dia tengok macam minat, lepas tu dia terkeluar. Dia terpangkah ke, lepas tu dia tengok iklan Arik Hussein masuk-masuk, dia beli dengan Arik Hussein. Dia better kita retarget. Alright. Oh, laju kita malam ni sampai dah sejam setengah tanpa no stop. Aku rasa aku dah boleh jadi ahli politik boleh, sebab boleh cakap dem kan. Aku harap korang boleh undi dah. Jadi Adun Siti Alang ni dulu ke. Walaupun saya tak pernah mengundi, tapi saya nak korang undi saya. Aku nak mengundi rasa sungguh salah, rasa berdosa. Mengundi tak tahi ni. Aduh, lepas mengundi nyesal, Tips nak main agent. Mana? Oh, janganlah. Salah satu, tapi tips pertama ni dengan agent jangan main-main lah. Okey. Dia macam ni nak main agent Okey, korang tengok contoh. Kenapa korang join saya sebagai stokis? Dia ada dua sebab je. Satu, sama ada korang percaya saya ataupun memang korang tertarik dengan kehandsomean saya. Dua tu je. So, nombor dua tu tolak tepi.
mesti korang percaya dekat saya kan. Korang percaya yang okay, Mahram ni betul dia buat bisnes kan. And dia dah lahirkan ramai stoki-stoki lain kan. Korang tengok dekat Facebook saya dah macam bagi reward, maknanya bisnes ni boleh buat duit apa semua kan. Korang nak tarik ejen halal ke? Kau apa ni? Nak tarik ejen biar dia korang kena tunjuk korang kena buat apa sekarang ni. Korang macam sekarang ni aku tengah kelas dengan Mahram ramai-ramai ni, ada berapa orang ni berapa orang ni 70 orang so siapa yang nak tahu apa yang aku tengah zoom dengan Mahram ni kan. Siapa nak tahu jom aku tolong share tu ajak dia jadi ejen. Kita share apa yang kita kena tunjuk pasal banyak-banyak. Alah, aku bukannya hari-hari tunjuk pasal banyak. Dah bosan lah game tu. Kadang-kadang aku tunjuk pasal ni bukanlah kata nak tarik orang jadi join produk. Nak bagi motivation dekat stoki-stoki yang ada, tim-tim yang ada Atau kadang-kadang aku nak kena tunjuk kat bos aku yang aku ni buat kerja. Which is bos aku ni bini aku. Tak adalah. Kan Rik kan? Rik? Malam ni tak selfie ke check in ke? Oh ada saksi. Oh sudah. Okey. Kalau nak elok sebenarnya kita ajak orang join yang jadi ejen apa semua ni, jadi dropship ke apa, at least kita satu boleh share sama-sama boleh share bisnes ni kan. Lepas tu at least kita dapat passive income. Bila dia orang key in order, korang tu dapat commission semua. Lepas tu guna kalau orang nak jadi stoki pun memang kita tak open dah. Korang tunjuk je apa yang korang tengah buat bisnes dengan saya sekarang ni. Kalau tiba-tiba dia kata tak apa, baik aku contact Mahram direct boleh jadi stoki, memang tak kita tak open lah. Dia merayu macam mana pun, datang cantik macam mana pun, cantik saya kena percaya tapi dulu kalau cantik sangat tu tapi saya memang tak open lah. So memang korang boleh recruit agent lah. Kalau orang nak jadi stokis memang tak buka. So dia kena join agent. Lalah dia cari korang juga. Guna pakai kelebihan yang ada ni kan, sistem yang ada ni, which is bagus untuk korang recruit agent, dropship semua. Kalau rasa macam kena tunjuk pasal banyak-banyak, datang sini. Kalau rasa tak cukup pasal dekat Rezeki Ilham ni, ya kita pergi dekat Shah Alam, Laju Shah Alam. Kalau nak tengok guni banyak-banyak, jom kita pergi dekat rumah saya tu, banyak yang guni dia orang isi apa? Lepas potong rumput tu banyak guni tu kan. Kita boleh tunjuk situ. Saya buat bisnes ni potong rumput, banyak pasal. Marah Sifu. Kita tak buat lagi ya, Bok. Schedule siapa nak mari 5 orang tu. Tadi aku bagi petang dah lah. Tak ingat terus. Nak rekrut agent terbaik adalah customer sendiri nanti. Betul. Customer kita boleh bila dia dah feel produk tu. Itulah list nak datang. Aduh, patut buat tadi lepas satu-satu sampai non stop. Lah pukul 5 kata Allah tak larat sangat dah balik tidur. Tak ingat nak set tadi. Kita nak nak buat form ke gan nak buat. Lepas tu dia mau pilih tarikh. Saya buat Google Form lah, korang boleh pilih tarikh yang korang nak. Itu kita set tarikh, kata kita set 5 tarikh. Yang mana boleh select. Dia tak nampak. Kita bagi 5 ataupun 6 tarikh, saya select nak mana. Luas Selangor macam mana? Luas Selangor boleh datang. Dia dengan syarat kalau nak rentas negeri ni, dia kena syarat yang sangat kukuh lah. Contohlah kata kena datang Selangor untuk kerja ke apa ke dia boleh. Tapi kena pergi balai lah. Kena pergi balai. Make sure korang pilih balai yang betul-betul lah. Jangan pergi balai bomba apa semua tu. Pergi balai polis.
tunjuk surat kata saya kena pergi ni, kena ada kerja kat sini nak pergi 2 hari. Yang dia bagi, kalau tak bagi pun dia kena berkaitan yang kena bagi reason sangat kukuh lah, yang luas Selangor. Buat list dalam WhatsApp ada tarikh terus. Okay, boleh. Tapi aku takut betul rabur lah. Aku takut dalam WhatsApp ni tiba-tiba dah ada 3 nama. Orang tu member je ni, perangai macam shoot ni, dia pergi delete nama Arif Hussein, dia bubuh nama dia nombor 3 tu. Tiba member mana nama aku hilang ni. Syarikat ada daftar MITI, yes, ada daftar MITI. Syarikat boleh keluar surat untuk Universitas Negeri. Yes, Rezeki Ilham ada, kita daftar MITI. Kita ada, memang ada dah yang dapat surat. Dia ada surat MITI, lepas tu surat pelepasan dari HR attach. Dia, aku tak ingat ada surat dia. Ada buat surat tu? Dia 2 lapis. Dia 2 lapis macam ni. Dia 2 lapis macam ni surat, bla bla bla. Yang ni surat pengesahan berhikmat. Ni surat daripada Rezeki Ilham. Lepas tu yang ni surat dari MITI. Surat dari MITI mengatakan Rezeki Ilham ni berdaftar. Disahkan ini aku janji dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP. Sebabkan PKP kita ni akan dilanjutkan insya-Allah sampai Liverpool menang nanti. Kalau Liverpool tak menang tu, selagi itulah PKP. Selagi Liverpool pun tak menang, kita takkan habis PKP. So insya-Allah sampai hujung tahun lah kot. Siapa nak WhatsApp direct saya yang ni, yang kita boleh bagi surat ni. Tapi saya tak tahulah boleh mentah negeri ke tak tahulah. Boleh mentah negeri, tak sure. Saya tak sure. Just surat tu just WhatsApp saya direct. Okey, siapa yang nak surat ni, saya cas seorang RM197. So kalau ada 100 orang, insya-Allah saya boleh dapat RM19,000. Bawang Roslan, Melaka tak jauh kawan. Bawang daripada Melaka tu lalu ke sisi pantai tu, lalu ke bot sampai dah Port Klang. Lalu naik bot tak kena, polis tak tahan. Syuk kena bagi surat kat bini. Allah, sudah ni aku nak buat macam mana? Syuk, kita ada surat pelepasan MITI je Syuk. Surat pelepasan bini aku tak ada terlibat. Aku tak tahu nak buat macam mana. Ya, surat pelepasan bini, aduh. Macam mana Rik? Kau kena tolong ni Rik. Syuk, kamera tu tengok ke bawah sikit, tengok kat kaki kau tu. Ada rantai ke tak? Tak ada. Okey. Itu dia bukti tu, Dik. Member tercabar. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau nak surat WhatsApp saya direct. Tapi sebelum tu kita ajar tarikh dulu lah. Jangan nak buat macam mana? Nak buat form ke nak buat form, nak buat dalam list WhatsApp? Aku takut ada tertindih ni. Kita try dulu dekat list WhatsApp. Jadi saya discuss dengan Buat Boleh. Kita buat tarikh seminggu 3 kali ke. Weekend tak boleh. Weekday lah. So weekday Isnin, Rabu, Jumaat. Boleh 3 kali seminggu tak. Kita try. Ada apa-apa soalan? Siapa yang nak on mic ke apa ke? Sebab kita dah 11.20, hampir 2 jam. 9.30 sampai 11.30, hampir 2 jam. Buat Google Form, nak Google Form pula. Aku buat register lah, buat payment method siap-siap. Siapa nak surat tu, kira dekat. Dia masa isi tu boleh, bila tak check up, alamak kena bayar lah siut tu.
Nak COD boleh. Sampai sini bayar. Kat pintu sulit boleh. Tak adalah. Yang korang bayar register sebenarnya termasuk full lah produk dengan support training semua. Maybe ada yang belum buat website lagi ke, itu kita nak tu. Siapa yang dah buat kelas tu nanti, kalau boleh kita buat 3 kali seminggu tu, Isnin, Rabu, Jumaat tu, yang daripada pagi sampai petang nak siapkan website direct. Sampailah ad. Kita try optimize buat ads tu pagi sampai tengah hari je. Kita main kopi je buat kan. Lepas tu tengah hari pas Zuhur sampai petang kita fokus kat ad. So siapa yang dah buat website, dah just nak fokus pasal ads, yang tu boleh datang anytime. Tak perlu ikut tarikh tu, boleh datang anytime. Minta surat dengan saya suruh admin prepare surat, dia hantar direct kat korang. Korang datang, tu tak perlu ikut tarikh, yang tu korang datang anytime. Kalau daripada jauh, elok kita kumpul satu hari yang khas. Contohlah hari Khamis Jumaat ke, Khamis malam Jumaat ke. Contohlah 2 hari, Khamis dengan Jumaat daripada jauh. Sebab kita nak sewa homestay apa semua, nak sediakan rumah, hotel dekat sini ke apa ke. Kita kena set macam tu. Tapi tak boleh ramai juga. Macam mana aku nak arrange. Apa kita try lah dekat grup tu. Kita buat list. Sebab saya pun nak jumpa kat ramai-ramai ni kan. Memang nak jumpa. Senang. Dia suka buat kelas ramai-ramai, boleh kita discuss macam-macam. Saya tahu ada dalam grup ni, dalam TikTok ni, yang before dia jual, pernah join Honey Glow, pernah join gadget ke apa, ada yang si laju, ada yang si slow, ada buat si tak jadi. Jangan give up lah, kita keep buat sampai kita jumpa yang ni ngam dengan aku kan. Okay, kita kena fikir macam ni. Tak semestinya apa yang kita buat sekarang ni, kita buat before this tak jadi, salah kita ke, salah orang mengajar kita jangan blame orang ataupun jangan blame ni lah, sebab tu memang dah Allah tentukan takdir macam tu kan. Anggap je kita masa kita buat sebelum ni tak jadi tu, kita tak berada di tempat yang betul maybe kan. Kita run produk ni tak jadi kan. Lepas tu kita run tiba-tiba run Bikov jadi. Ataupun sebelum ni kita buat benda lain jadi, tiba run Bikov tak jadi kan. Kena keep buat itu je. Saya tak ada cara lain nak guide atau train korang. Siapa saya nak guide gila-gila, sebab saya sendiri pun dah lama tak buat ad. Yang buat ad dengan korang nanti pun buat Bodin, dengan ada beberapa orang lagi yang boleh hajar. Saya cuma boleh tolong share apa yang saya pernah buat, pernah face kan. At the end masing-masing boleh ni lah, boleh buat. Kalau siapa yang sudi share di grup, kata aku buat ni dapat murah ni, aku buat ad gini dapat murah tapi tak ada purchase. Yang ni buat mahal tapi dah dapat purchase. Share je kat grup. Nanti kita akan, bila korang share, banyak benda kita boleh improve. Sebab kalau buat senyap dalam grup tak share, tak ada benda kita boleh improve. Jangan malu kalau kata-kata alah aku share nanti orang tiru aku punya. Kena faham istilah macam ni. Rezeki itik sudu rezeki itik pula. Rezeki itik ayam tak patuk. Rezeki ayam itik tak sudu. Kalau dah rezeki kita, orang kopi macam mana pun tetap tak jadi. Tapi kalau di kopi tiba jadi, itu rezeki dia. Kat situ je faham. Jangan risau. Sebabnya contoh kalau kita buat perform sekarang, kita buat perform, orang minta tolong, kita tak share. Tapi tiba-tiba duduk lagi 2 minggu kita punya tak perform. Aku rasa tak mana muka nak minta dengan orang pula tolong share. Kita dulu tak nak share. Contohlah. Sharing is caring, yes. Saya kalau saya run Bikov ni dah ada ni, memang saya sanggup tunjuk ni, tapi salahnya tak ada account. Ada siapa-siapa nak jual ad account ke? Saya trade. Kita trade dengan surat miti tadi, tak nak? Salza pun cute kot. Okay, Shopee bos, RM1000 per ad account. 1000? Kenapa murah sangat? Ada 10 ni. 1000 dapat 10 ke macam mana? 1000 dapat 10. Dekat Shopee jual ad account Mana aku nak cari kat Shopee jual ad account. Gila jual.
Aku nak buka Shopee, aku tekan Foodpanda, nampak sangat lapar. Mana Shopee ni? Aku tak tahu app Shopee aku kat mana. Betul ke korang ni? Mana Shopee aku? Ada bang, RM30. Oh, chatbot biasa guna apa ya? Chatbot kita biasa guna Chatfuel. Chatfuel tak? Chatfuel. Oh, account hack. Oh, lagi bagus. Account hack ni maknanya account dah lama, bukan. Oh, tapi tu lah tak berkat. Betul ke apa? Account. Betul ke apa? Account. Account apa? Facebook. Account ad manager. Account ni apa? Account ad manager. Oh, Facebook ad account. Gila babas. Ibu geng ibu buat ibu saya jual kat Shopee je. Tentang video aku ni tiba-tiba orang jual Shopee kat ni. Oh, jahat gila. Tu banyak 1,000 stol. Nama Shopee shop Shopee twin2.co. Sekali lagi, kos landing page berapa target untuk baker and produk lain biasanya bawah RM berapa? Kita target bawah RM3. Target bawah RM3. Kita tengok PDF yang saya hantar nanti ada tulis. Kalau boleh RM3 lah. Jangan beli dekat Shopee. 10 nak dapat 1 elok pun susah. Ada mahram cari seller nama Twin21, phone verify, harga keras sikit. RM100. So kena warm up juga account tu. Okey. Abang ada Facebook account personal yang okey. Guna Instagram untuk create business manager. Ui, ni lagi dahsyat. Guna Instagram. Abang ada orang tanya, Stripe punya payment berapa ambil masa lama untuk reflect dalam easy store? Dia reflect tu cuma dia dapat masuk kat bank kita tu 14 hari. Oh, dia reflect. Dia akan tulis paid dekat easy store tapi masuk ke account personal 14 hari. Tu pun masuk 50%, lepas tu balance tu 14 hari. Lagi 14 hari. So 28 hari. Sebulan. Tapi payment secure lah. Mula-mula lepas tu dia cepat. Awal-awal je, lepas tu dia makin lama makin cepat. Starting memang macam tu. Macam PayPal lah. Macam PayPal. Awal-awal tu 15 hari, 30 hari pun ada. Lama-lama tu dia cepat-cepat. Bila account tu cantik dia akan cepat. Dekat Arif ada banyak. Dia ada simpan peti ais. Simpan apa tu? Ad manager, simpan peti ais. Macam-macam lah korang ni. Kalau dalam sistem unpaid maksudnya tak bayar lah. Sebab customer tadi cakap dah buat payment. Tapi dalam sistem unpaid, yes. Kalau unpaid tu tak bayar lah. Betul tak? Stripe kalau unpaid tak bayar. Rasanya dia pergi ambil kad dia swipe kat laptop dia tu. Tak lepas lah. Dia swipe kat lemak-lemak dia ni. Unpaid, kalau unpaid tu memang ni. Kalau kredit kad selanjutnya memang kena ditulis paid baru ni. Dia tak ada cara lain lah. Kredit kad Stripe yang tinggal tu. PayPal. Senampay ada? Boleh try Senampay tapi tak tahu berapa lama juga Senampay tu. Senampay. Kalau dapat kuih 2 minggu laki li lah. Berapa Senampay? Senampay? Dia memang normal processing sebulan lebih. Senampay boleh siap tak? Maybe Yahudi Malaysia kot. Senampay ada lah. Confirm ada lah. Senampay ada. Tapi biasalah kredit card dia verify, dia lambat sikit lah masuk awal-awal ni. Kalau Raja BP guna SSM nama online, lepas tu bank orang lain lulus ke? Kalau SSM orang tu, bank tu pun dari SSM orang tu, boleh je.
tak ada masalah. Dia asalkan account bank tu tally dengan SSM. Face fbsmash.com ada jual account ads tapi kawan tanya dia pun memang mostly hack. Oi, gila nak buat Facebook ads sekarang ni. Facebook, account Facebook kena beli. Lepas tu duit ad burn. Murah ke apa kita malam ni ya? Kau tahu dia orang buat Maggi ganah tau. Dia main campur-campur kau tahu tak? Itu asal nak sangat nak tahap apa campur. Kerana rasa macam sedap gila. Oh, customer tadi pakai gyro even dia tak pakai credit card. Oh, dia pakai IBFT, interbank transfer. So kalau esok baru pay lah. Next working day. Maksudnya hari Isnin lah baru tengok. Try hari Isnin masuk ke tak. Nak cepat dapat payment gateway online guna landing page Yeza. Dia ada terus Yeza Pay. Facebook hack risiko. Tak try guna dah. Tak digalakkan. Kalau page kena restrict. Page kena restricted. Buat page baru. Boleh 2 set dah jual. Alhamdulillah. Zul ni otai ni. Dia dulu mengajar website. Yezape ada dalam register ke? Rasanya tak tahu lah. Ada Yezape. Yezape. Ada dalam register tak? Dia kena pakai Yeza. Ada Yeza. Kadang-kadang dia integrate juga. Yeza tak ada. No way ada. Yeza tak ada, maaf lah. Tadi aku nampak ada fries lah. Habis lah. Ya, betul ni video ni. Baru tu. Habis lah. Geng marketer ada ke buat Facebook ternak running ad? Okey ke tak? Dia memang dia orang ternak. Dia orang siap beli PC lah apa. Memang dia orang ternak. Aku pakai makan fry. Baru aku tahu. Ni bukan fry, ni chewing gum. Boleh lah. Apa Rep? Kau ingat bercakap 2 jam ni tak lapar ke? Kalau dah lapar ni 2 benda je. Cari makanan. Kalau makanan tak ada, cari bini. Habis, settle cerita. Ternak nama sendiri ke fake? Ternak nama sendiri. Ternak account ni. Sampai kena register 300 tahun. Duduk dengan shoot, selalu dia buat telur goyang tahi lapar. Dia buat ke dia tunjuk? Berapa lama nak ternak sebelum buat ad? 2 minggu lah. 2 minggu. Sampai keluar marketplace. Boleh kata sampai keluar marketplace. Yang tu maknanya Facebook tu dah bersosial lah. Oh, dia sampai keluar marketplace. Jom jadi petani. Apa kata korang tukar career daripada buat FB ad kepada buat FB? Nak FB. Tu jual dekat Shopee. Free cost marketing. Macam mana masuk dah keluar marketplace? Kan bila kau buat Facebook baru kan kat tepi tu tak keluar lagi marketplace kan. Dia bila kau dah bersosial baru dia keluar marketplace. Marketplace. Okey. Ada apa persoalan ke? Buat orang customer nak itu fasa tu katanya macam mana? Okey. Amalina. Kalau customer nak tukar fasa, nak tukar saya, Roger Arik boleh tolong arrange buat consignment note. Kita masukkan consignment dalam plastik tu masuk dalam fasa tu. Bila customer kita akan inform dengan Ninja. Pas pergi hantar tu, buka tu fasa tu, ambil flyers tu, masuk barang. Apa bagi tahu adik kalau ada tukar saiz. Okay. Esok nak run ad, doakan tak disable. Amin.
So 2 jam. Kalau ada soalan lagi boleh tanya dekat grup. Sebab kenapa saya dekat rumah orang ni. Balik pukul 12 dia dua benda je lah. Kalau tak kena kejar ngaji ke kejar polis ni. Tak tahu nak bagi alasan apa. Sebab tadi saya terfikir beberapa alasan kalau boleh tahan. Kalau kenapa ni keluar malam-malam ni. Bini nombor 2 panggil. Gitu je lah. Kena buat alasan bodoh sikit. Grup tele dah buat ke Ram? Grup tele. Grup Telegram untuk apa? Material ke untuk teknikal? Dah ada. Teknikal ada dah. Share dah lah grup. Grup step by step pasal teknikal. Lepas tu kita nak memburu sekali ke pasal buat app pasal memburu tu belakang. App Telegram lain untuk e-store Telegram lain. Grup channel Telegram. Untuk material, untuk e-store, cara buat e-store dengan cara buat iklan. Atas balik Bob. Nanti Bob forward balik. 3 channel lah sekali material. Teknikal. Memang kat situ ada step by step. Tadi pun Bob Budin ada rekod satu lagi pasal pixel lah. Pasal pixel. Upload YouTube lah. Upload lah. Bob akan update dekat channel Telegram lah. Okay. Kita ramai kita ni. Tapi tak ramai yang on video. Ada beberapa orang je muka tak malu ni. Aku, AB, Bawa Rasulullah, Arik Hussein, Syuk. Muka jual market ni. Okay. Kita sambung nanti dalam grup. Beberapa topik lagi kita sambung lagi. Kalau ada 10 topik lagi kita zoom lagi esok semua. So terima kasih kat korang. Ini sesi keempat kita zoom kan. Semoga korang doa dipermudahkan urusan lah. Apa-apa kan buat account ke, buat website ke. Terima kasih semua. Ramai-ramai macam ni kan. Kalau lah boleh buat kelas 100 orang ni, syok gila ni. Arik Hussein duduk apa tu? Okay. So kita tangguh majlis kita malam ni dengan suratul as dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.